أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sesungguhnya penciptaan langit as-samawat itu petala langit kan? Ada alif ta di akhir kalimah. Itu gandaan jamak muannas salim. Jadi benar-benar penciptaan petala langit dan bumi akbaru, lebih hebat, lebih besar, lebih susah. Kalau lebih susah tu bukan di sisi Allah, kalau kita kata di sisi kita. Lebih kompleks, min khalqin nas, daripada kejadian manusia ataupun daripada penciptaan yang manusia buat. Jauh beza. Tapi kata Allah, walakinna, dan akan tetapi, aktsara, kebanyakan manusia. Aktsara ni isim tafdil. Dia kata nama perbandingan lebih. Jadi di kalangan manusia ni, yang banyaknya apa dia? Macam tu. Jumlah yang terbanyak dia lah la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Tadi kita dah sebut dah, khasyah tu datang daripada apa? Ilmu. Dalilnya surah 35 ayat 28. Jadi bila Allah kata ni, kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tak tahu. Jadi kalau tak tahu, macam mana nak lahir rasa takut? Tak ada ilmu. Jadi yang banyaknya takut pada Allah ke ataupun yang sikit takut pada Allah? Jumlah manusia ni sikit je. Semoga Allah masukkan kita di kalangan yang sikit ini, yang mentadabbur Quran, yang rasa takut kepada Allah. Jadi di sini lebih kurang dengan maksud tadi. Apakah kamu ni lebih susah, lebih dahsyat, lebih kompleks daripada langit? Di sini Allah kata lagi apa dia? Penciptaan langit akbaru min khalqin nas. Jadi dulu kita pernah tadabbur surah Al-Mulk. Allah sebutkan juga tentang kejadian langit tersebut. Tengok surah 67 ayat 3. Ke surat 562. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Siapa yang memiliki segala kerajaan ini? Al-Mulk kan surah tentang apa? Segala kerajaan, baik yang di langit dan di bumi. Dialah yang menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Tidak kau melihat pada penciptaan Ar-Rahman itu, iaitu langit tersebut, dan apa yang ada di antara langit tersebut, min tafawut, sebarang apa dia? Ketidakseimbangan.
Di negeri Fir'aun pernah berlaku kemarau, pernah berlaku masalah kepada tanaman mereka. Di bawah penguasaan siapa kononnya? Fir'aun. Tapi yang langit yang besar ni Allah jadikannya tiada sebarang tafawut, ketidakseimbangan. Allah kata kembalikan penglihatanmu. Kamu nak kufur lagi kepada Allah, cuba lihat balik langit tersebut, apakah hal tara min futur, apakah engkau melihat sebarang kecacatan? Ayat 4, thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangilah lagi penglihatanmu berkali-kali. Ini beberapa kali kita lihat tentang bintang-bintang, laporan-laporan tentang bintang. Tapi apa yang kita dapat bila kita lihat banyak kali nak mencari kelemahan? Pandangan tersebut akan kembali kepada kamu dalam keadaan apa? Khasi'an. Khasi'an maksudnya satu, rendah lagi hina. Khasi'an. Yang kamu nampak apa dia? Kamu nampak kerendahan dan kehinaan dirimu. Kamu melihat alam ni yang jauh lebih hebat. Khasi'an juga maksudnya apa dia? Cari tak jumpa. Carilah kecacatan apa dekat langit tu, takkan jumpanya. Wa huwa hasir, bahkan kamu nanti dalam keadaan apa dia? Lesu je nak cari kelemahan tersebut. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah hiasi langit yang paling dekat, ad-dunya, langit yang paling rendah itu dengan masabih, pelita-pelita, iaitu bintang-bintang yang indah, yang kita nampak dari jauh nampak kecil. Jumlahnya berapa banyak? Tak terkira jumlahnya. Jadi tidak hebatkah Tuhan kamu sehingga kamu boleh membantah Allah? Cuba lihat kalau Allah kata tentang bantah ni, surah Yasin, surah 36, ayat 77. Surah 36 ayat 77. ...445. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ya, apakah manusia itu tidak melihat bahawasanya kami telah menciptakannya daripada setitis air mani? Di air mani yang Allah pancarkan, Allah ciptakan itu, yang seorang ayah memancarkan dalam rahim isterinya, yang mana kejadian itu berlaku dengan sel yang sangat kecil kan. Jadi langit dengan kita tu beza macam mana. Kerdil sangat manusia ni. Kecil ya asal itu. Yang Allah cipta menjadi manusia hari ini yang tidaklah besar mana berbanding dengan langit. Tapi kata Allah, tiba-tiba dia, bila dia dah ada ilmu, tiba-tiba dia menjadi khasimum mubin,
menjadi penentang Allah yang nyata. Dia duduk dekat atas bumi, di bawah langit Allah, lalu Allah turunkan Al-Quran untuk dia patuh, dia menjadi penentang. Tak ada Al-Quran dalam kehidupan dia, dalam silibus pendidikan dia, dalam silibus kehidupan dia, tidak ada Al-Quran. Yang dia ada adalah dengan apa? Pendapat saya, pendapat orang itu, pendapat orang itu. Bukan lagi mengikut Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan dia. Sedangkan langit tu bila Allah ciptakan dia, Allah panggil mereka dalam keadaan sama ada terpaksa ataupun taat. Langit dan bumi datang kepada Allah dengan taat. Surah 41 Allah sebutkan. Ayat yang ke-11. Surah 41 ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Jadi daripada ayat yang ke-9, 10, 11, 12 ni Allah cerita tentang kejadian petala langit dan bumi. Selagi kita sambung pula pasal bumi. Jadi sini Allah kata apa dia? Allah menuju ke langit setelah Allah ciptakan bumi itu, dan langit ketika itu masih lagi berupa asap. Yang nanti kemudian Allah sempurnakan kejadiannya. Rafa asam kaha fasawaha dalam surah An-Nazi'at tadi. Allah kata kepada kedua-duanya, bumi dan juga langit ketika itu, Itiya, kamu berdua datang kepadaku, tau'an au karhan, dalam keadaan sukarela, taat, ataupun karhan, terpaksa. Apa jawapan langit dan bumi? Mereka berdua berkata, kami datang kepada kamu ta'iin, dalam keadaan hamba-hamba yang taat. Manusia yang dicipta daripada apa tadi? Air mani yang hina itu, yang hina dalam surah, kita belajar surah As-Sajadah dulu kan? Ma'in mahin, tetapi dia tidak mau taat. Dia jadi apa? Khosimun mubin, penentang kepada Allah. Dia membantah Allah. Jadi di bumi pula Allah telah sediakan segala macam kemudahan bagi manusia. Allah bentangkan bumi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Buka balik surah An-Nazi'at. Ataupun sebelum tu kita tengok dulu ayat 10. Atas tu 11, atas dia 10. Tadi 11 kita baca, sekarang kita baca ayat 10. Macam mana Allah bentangkan bumi ini? Apa Allah sediakan di atas bumi? Ayat 10. So kita dah belajar ayat ni berulang-ulang. Surah Sajadah pun belajar juga tentang kejadian langit dan bumi. Masa kita belajar surah An-Naba pun ada juga. Kenapa diulang-ulang? Sebab manusia itu dia dhaif, dia lemah. Tapi pada masa yang sama dia suka melampaui batas. Dia lupa, dia senang lupa manusia ni. Jadi fungsi dia lah kena diingatkan. Baca Quran jumpa, baca Quran jumpa. Tapi kalau baca Quran tanpa penghayatan, tanpa memahami makna-maknanya, jadi apa kesan yang besar kita dapat kalau dalam keadaan tidak memahami? Sebab tu kita baca Quran, faham, tadaburnya. Jadi Allah beritahu masa Allah ciptakan bumi itu, Allah jadikan bumi itu adanya gunung ganang yang di atasnya untuk mengukuhkan bumi itu. Dan Allah berkati padanya bumi ini, dan Allah tetapkan makanan di atasnya sehingga cukup bagi semua. Baik, kita baca sama-sama.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Dan dia jadikan padanya gunung ganang yang kukuh di atas bumi itu. Wa baraka fiha, dan Allah berkati. Apa maksud berkat? Kebaikan dia bertambah-tambah. Allah bagi makanan yang cukup. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ni untuk apa? Dalam ayat lain Allah kata, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah cipta semua ni untuk kamu, untuk manusia. Tapi manusia ambil, dia ingkar. Macam kita bagi analogi dulu apa dia? Dia bekerja dekat satu company, bos dia bagi kunci kereta, bagi dia duit minyak, bagi dia duit allowance makan untuk jual, kerja untuk company tu. Tapi dia guna duit makan tersebut, duit minyak tersebut, dia guna untuk bersia-sia ataupun dia guna untuk company lain. Itu dipanggil sebagai apa tu? Pengkhianat. Belot. Allah dah ciptakan langit dan bumi ni untuk apa? Untuk u'budu ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Wahai manusia, abdikan diri kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dialah yang telah menjadikan bumi dalam keadaan terhampar. Macam mana maksud terhampar tu? Ni Allah berkati di atasnya. Allah tetapkan makanan-makanan di atasnya. Itu Allah hamparkan. Ambil. Tapi tujuan dia untuk apa? U'budu rabbakum. La taj'alu lillahi andadan. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Baik. Semua tu Allah ciptakan fi 4 ayyam. Dalam masa 4 hari, sawa'al lis-sa'ilin, dengan tepat bagi orang yang memerlukan makanan-makanan tersebut. Jadi cukup Allah cipta itu untuk manusia. Jadi dalam surah An-Nazi'at Allah cerita lagi. Buka balik surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da ayat 29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah lah yang menjadikan malam tu menjadi gelap, dan dialah yang mengeluarkan cahaya matahari. Yang kedua-duanya memberi manfaat kepada manusia. Bila berlaku malam, manusia boleh bertenang di dalamnya, rehat. Cuba bayangkan kalau siang je, apa jadi? Letih. Dia kena ada gelap untuk manusia berehat. Ataupun kalau malam je, lagi tak boleh buat apa? Makanan pun tak ada, sebab tak ada sumber matahari. Wal arda ba'da zalika dahaha, dan bumi yang sesudah demikian itu dahaha, dialah yang menghamparkannya. Menghamparkannya tadi kita boleh baca satu dalam surah 41 tadi. Allah buat apa? Allah hamparkan bumi dengan Allah sediakan makanan yang cukup bagi orang yang meminta sampai hari kiamat. Akhraja minha ma'aha, keluar daripadanya mata air. Jadi Fir'aun bangga sungai yang Allah keluarkan itu, dia kata dia yang kuasai. Dia mungkin Syabas ke apalah tu dia tu. Kalau Perak kita panggil apa? LAP ke. Bukan kita kata orang LAP tu, maksud dia itulah. Kononnya dia lah yang handle air, salurkan ke rumah. Dia berkuasa bersihkan air ke. Tapi sebenarnya Allah yang mengeluarkan sumber air tadi. Wa mar'aha, dan Allah menumbuhkan dengan air tersebut apa dia? Mar'aha, tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan, yang haiwan ternak kita makan. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang, dan dialah yang mengukuhkan gunung ganang tersebut, atau mengukuhkan bumi dengan gunung ganang tersebut.
Mata'an, semua tu yang Allah cipta tadi tu, mata'an lakum, kesenangan. Bagi siapa? Bagi kamu, wali an'amikum, dan bagi haiwan-haiwan ternak kamu. Jadi apa balasan kepada yang telah menciptakan semua itu untuk kepada kita? Syukur. Dengan jadi hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Surah 39 ayat 61. Surah 39 ayat 61. Minta maaf. Ayat 66. Surah Az-Zumar ayat 66. Muka surat 465. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Jadi maksud dia apa? Oleh kerana itu, hendaklah Allah sahaja engkau abdikan diri, dan jadilah oleh engkau daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah ciptakan tadi sebagai apa? Mata'an lakum. Langit yang 7 lapis itu, yang di bawahnya ada matahari, bintang-bintang, bawahnya lagi ada awan yang menurunkan hujan. Dan bumi ini yang Allah berkati, Allah berikan sumber makanan dia dengan jalan-jalannya, dengan gunung ganangnya, sebagai kesenangan bagi kamu. Jadi kalau kamu senang dengannya, berterima kasihlah. Jadilah kamu orang yang bersyukur kepada Allah dengan cara u'budu, iaitu abdikan diri kamu kepadanya. Jadi selepas kita dah lihat tentang apa yang Allah sebutkan tentang kejadian alam ini, mana yang lebih susah? Nak cipta semua biar semua ada. Atas bumi tu semua ada, cukup. Menunjukkan bahawa bumi ni tempat terbaik untuk manusia duduk. Senang ke susah nak buat ni? Kita mikir nak buat bangunan, kita mungkin ada tanah besar sikit, bolehlah panggil beberapa orang untuk buat rumah. Itu je. Tapi boleh tak kita jual rumah tu sekali dengan makanan? Maksudnya package. Kontraktor dia buat bangunan, sekali apa? Sumber air. Air kena panggil pula kowi untuk letak kat rumah, air kotor ke sampai. Bukan kotor lah, air nak kena tapis sikit. Makanan orang dalam rumah tu beli kena cari sendiri. Dia kena kerja. So kita hanya boleh bekalkan apa? Rumah aja. Allah bekalkan alam ini semua tu komplit. Mana lagi susah? Mestilah kejadian alam ni lagi susah. Jadi soalnya sekarang, orang-orang Quraisy ini mereka tak beriman kepada hari kebangkitan. Mereka tak beriman bahawa bagaimana nanti bila kami telah dihancurkan di dalam tanah, kami boleh dibangkitkan balik. Jadi Allah bawa supaya mereka berfikir, kamu tengoklah langit tu, kan aku ciptakan senang je. Bumi yang kompleks ni Allah ciptakan. Jadi setakat kamu yang daripada setitis air mani tu, boleh tak Allah reborn lah kita kata, kembalikan balik? Mudah je bagi orang yang mahu berfikir. Bagi orang yang tetap menentang, dia akan tidak peduli tentang alam yang dia lihat ini. Jadilah dia seperti Fir'aun nanti, na'udzubillah, akan mendapat balasan di akhirat. Ya? Sebab itulah selepas daripada kita cerita tentang alam ini, apa ayat seterusnya? Minggu depan kita akan sambung. Allah akan cerita tentang hari kiamat. Kenapa cerita tentang hari kiamat? Kamu dah tengok alam yang lebih dahsyat ini, aku mudah je ciptakan. Kamu yang kerdil ni, aku akan ciptakan balik, aku akan lahirkan balik, dan kamu akan bertemu dengan hari yang dahsyat, iaitu hari kiamat. Yang kita akan sambung lagi perbincangannya pada kuliah yang seterusnya insya-Allah, iaitu pada ayat yang ke-34. Tuan-tuan dan puan boleh baca dulu ayatnya. Kalau ada tafsir di rumah, baca sekali. Tengok dalam tafsir-tafsir Ibn Katsir ke apa, bagaimana ayat ini dikaitkan dengan ayat yang ini. Ia lebih menjelaskan lagi kepada kita tentang ayat-ayat Allah.
Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairah atas perhatian semua. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang takut kepada Allah. Kesan daripada pelajaran kita, tadabbur kita kepada Al-Quran ini, seterusnya menjadi manusia yang tunduk kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah, dan Allah kurniakan kepada kita balasan yang baik di akhirat nanti. Jazakumullah khairah sekali lagi atas perhatian semua. Kita tangguhkan kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya mungkin boleh saya umumkan sedikit.